Kata Nabi SAW apabila memanggil oleh suami tadi akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia isteri. Ya. Suami panggil isteri dia kepada hamparannya. Hamparannya ni apa dia ni? Tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu man arsalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Saya muliakan Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, tamanya setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya pada hari ini insya-Allah kita bertemu dalam kuliah Maghrib setelah kita cuti lama 3 bulan lebih dah. Kerana kau diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19. Alhamdulillah pada bulan ni kita dapat bersua kembali untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam rumah tangga insya-Allah, dengan kita merujuk kepada kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk muka surat 8. Betul ya? Betul ya? Muka surat 8, perenggan dari atas sebelah. Perenggan yang ke-11 nah. Betul nah, insya-Allah. Dia punya ayat dia apa dia? Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, betul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain summa amin. Kata pengarang kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia,
maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Tobik kat situ, nanti kat itu kitab Jawi mana ada nota, titik tak ada. Duk cari poin mana nak berhenti Ustaz. Kan? Kita nak tahu mana hadis dia tu, kan? Hadis dia tahu kan kat tu. Hingga sampai subuh. Ambil pensel, ambil pen, titik kat situ. Itu hadis dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pada malam ni beberapa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum hakam suami isteri. Peringatan untuk suami, peringatan untuk isteri, ya. Dan kalau kita tengok secara keseluruhan dia banyak peringatan untuk isteri, kan? Tapi lelaki jangan senyum, kan? Kerana apa? Walaupun peringatan ni untuk isteri, lelaki kena mengaji. Pasal lelaki yang nak kena bagi tahu dekat isteri dia. Tugas atau tanggungjawab mendidik isteri bukan Ustaz Asnon, kan? Jadi tuan-tuan sendiri, tuan-tuan yang menerima isteri tuan-tuan melalui akad nikah yang sah, tuan-tuan yang setuju ambil dia jadi bini, tuan-tuan yang setuju akad nikah dengan dia, di makna dia tuan-tuan bertanggungjawab atas diri dia. Apa sahaja kejahilan atas diri dia, tuan-tuan tanggungjawab. Besok di akhirat Allah akan tanya kat kita, apa yang ajak kat dia. Kalau mandi wajib pun dia tak tahu, kan? Dia mandi wajib pun tak sah, sembahyang dia tak sah. Esok bila tiba-tiba dekat akhirat besok Tuhan panggil dia, dia nak masuk syurga, dia duk ingat amalan dia banyak. Tuhan kata, daripada hang mula sampai daripada umur hang ni sampailah hang ketua, maya hang satu apa tak sah. Pasal apa tak sah pula? Dah mandi hadas hang pun tak sah, mana nak sah? Sahnya solat kita ni, ibadah kita solat, kan? Sah solat kita daripada wuduk kita, betul tak? Kan? Wuduk kita tak sah, sah solat? Tak sah. Wuduk kita sah tak kalau kita tak mandi, kalau kita ada hadas besar, mandi tak betul? Faham tak apa? Jadi kalau dia tu mandi tak sah, kan? Wuduk pun tak sah, mayang tak sah, sampai ketua tak sah. Kita buat tak tahu. Besok dia semayang bukan main lagi, ngalahkan kita. Tapi besok dia nak masuk syurga, Tuhan tahan dia. Tuhan kata hang tak boleh masuk syurga pasal apa? Pasal hang punya solat tak sah langsung. Satu solat pun tak sah. Kan? Kata pasal apa? Pasal wuduk hang tak sah, pasal taharah hang tak sah. Kata mana aku nak tahu. Habis hang kahwin dah itu suami hang tak ajak. Mana suami hang ni dia? Aku tak mau tunjuk lah siapa-siapa saya. Kena. Aku tunjuk yang kosong lah, kan? Ni suami saya. Suami tu pula wuduk dia sempurna. Haji 5 kali, umrah 15 kali. Surau masjid jadi imam. Sah yang pertama tak pernah tinggal jemaah. Masjid tutup 3 bulan, dia orang pertama yang mengamuk tu pasal masjid tutup. Nampak tak? Bila di akhirat besok dia nak masuk syurga, dia duk bawa segunung pahala dia masuk syurga, tiba-tiba Allah tahan dia. Allah tahan dia. Pasal apa tahan dia ni? Pasal Tuhan kata, ni anak bini duk minta kat hang dah ni. Anak bini minta habis kat hang semua ni. Pasal atas dunia hang tak ambil berat pasal depa. Hadas lepa, apa mandi, taharah, wuduk lepa, aurat hang tak ambil berat sampai sehingga kan mereka ni ibadah mereka ni satu pun aku tak diterima. Pasal solat tidak sah. Jadi siapa yang akan tanggung? Suami. Ni penting tuan-tuan sekalian. Walaupun kita tengok keseluruhan ni, kan, banyak kita kata kena kat orang perempuan lah. Tapi kita sebagai suami, tanggungjawab kita adalah mendidik. Tanggungjawab kita adalah mendidik isteri. Setakat yang kita mampu. Sebab tu kalau kita tak mampu nak mendidik isteri, kita kena hantar dia pergi ke tempat yang boleh dididik. Kita izinkan dia pergi kuliah, kita izinkan dia mengaji. Kalau tak pandai mengaji Quran, kita panggil ustazah datang ke rumah. Kita yang bayar, bukan dia yang bayar. Kita yang bayar supaya dia pandai mengaji, pandai belajar segala fardu ain berkaitan dengan diri dia. Baik. Jadi hadis malam ni dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau sebut Bukhari dan Muslim ni hadis sahih. Tak, hadis yang kita tak boleh nak kita pun nak kita nak petikai.
Kita tak boleh petikai hadis dhaif lah ustaz, hadis tak boleh petikai. Bila sebut Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis sahih Bukhari dan juga ada dalam hadis sahih Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis dia? Dia riwayat 5,374 hadis. Berapa ribu? 5,374 hadis. Yang kata Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni bukan nama sebenar dia tau. Nama sebenar dia Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama masa dia jahiliah dulu nama dia Abdul Syam. Abdul Syam ni kalau ikut terjemahan bahasa Melayu dia, hamba Syams, matahari ya. Hamba matahari ya. Tukar nama zaman jahiliah, ditukar nama jadi Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Sebab tu kadang-kadang ni di sekolah mak mentua saya dulu ni, mereka ada mahat tahfiz. Mana-mana budak-budak hak nakal kan, nakal sangat-sangat ni, nakal sangat-sangat, tak kenal dengan nama dia, tak kenal nama dia. Contoh dia, nama dia Abdul Latif. Apa makna Abdul Latif? Hambanya lembut kan, Latif yang lembut. Tapi dia Allah Subhanahu Rabbi ganas dia, nakal dia budak ni. Tak kenal dengan nama dia. Mungkin dia berat ni kan, dia tukar nama jadi Abdul Rahman ataupun Abdul Rahim, hamba yang penyayang. Tukar nama tu. Nama IC sama lah, tapi panggilan tu kan. Sebab tu kadang-kadang nama kita adalah IC lain, tapi orang panggil lain. Tak ada masalah. Sebab panggilan nama tu adalah doa. Kalau dulu orang tua-tua kita buh nama, yalah, kalau orang dulu kita tengok kan, buh nama tak ada makna langsung. Kita boleh je tak alias ke, PJPN saya tengok boleh tak alias kat belakang tu, ataupun tak boleh tak apa juga. Walaupun nama IC kita lagu tu, tapi kita nak orang panggil kita tak mau nama tu. Pasal apa? Bila orang panggil nama kita adalah doa. Kan? Doa. Macam kawan kita, sahabat kita chef kan, orang panggil apa? Chef, orang tak panggil nama dia. Kan? Orang doa kat dia supaya jadi chef. Doa. Seratus orang panggil dia chef setiap hari. Lekat seorang tu mustajab habis. Kan? Tapi satu ya, bini panggil apa? Chef juga. Bini jangan panggil chef kan. Kalau bini main ni jangan panggil abang chef kan. Panggil abang chef pula kan, kerana tak berkenan. Itu lain. Kawan dia panggil doa. Jadi nama kita ni, kalau kita rasa ni, kita minta orang doakan nama kita hak baik-baik. Kalau kita nak tak gelaran pun, nama saya sekian, panggil saya apa sekian. Jangan buat singkatan yang tidak ada makna. Bagi kita, orang doakan untuk kita. Itu lebih baik ya. Anak kita pun samalah. Anak kita, kalau kita rasa dulu kita tak kenal dengan nama dia, berat sangat. Kadang-kadang kita ni tak satu nama tu supaya kita nak nama tu serasi dengan dia, tapi kadang-kadang berat. Pasal mungkin dulu kita ni pun boleh tahan lah kan, boleh tahan juga lah kan, membalok dia dengan apa, boleh tahan lah. Jadi kita nak anak kita lebih baik daripada kita letak satu nama yang cukup berat, dan dia pun tak boleh nak terima nama tu. So mungkin kita boleh panggil nama lain yang ringan sedikit sebagai doa untuk dia kan. Boleh. Baik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni dia meriwayatkan 5,374 hadis. Cukup banyak dia meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya, apabila memanggil oleh lelaki dalam kitab ni merujuk kepada siapa? Suami. Lelaki yang bergelar suami, tunang tak jadi. Mana faham tak boleh? Yang tak berkaitan dengan dia tak jadi. Ini adalah suami. Okey. Apabila memanggil oleh suami, itu maksud dia. Apabila memanggil oleh suami akan isterinya. Okey.
Satu hari kita panggil bini kita berapa kali? Ji, satu hari yang ni panggil bini berapa kali? Tambah dah berhenti dah kerja, lagi berkerak panggil, kan? Kan? Kalau kerja 8-5 tu boleh gagah kan? Pagi panggil sekali, lagi balik kerja panggil malam kali, kan? Okey? Jadi manggil isteri ni dah nama isteri dah, nak panggil siapa lagi? Betul tak? Bini lah kita panggil pun, kan? Bini dengan anak dia rumah, bini ada, anak ada, kita selesa panggil siapa lagi? Panggil bini ke panggil anak nak minta tolong? Bini ya. Bini ni pula kalau tak kena panggil dengan suami pula, dia rasa kot lain. Apa asyik so anak je aku tak pernah panggil pun. Betul tak betul maklum? Satu hari suami tak panggil pun maklum, minta tolong buat ayak anak. Along buat ayak kopi, anak juga. Along ambil baju ayah, anak juga. Along ambil pinggan, anak juga. Along ambil nasi, anak juga. Maklum masa lagu mana? Dia ni sayang kat aku tak mau sayang kat aku, betul tak? Tengok dia pangguk. Betul. Nampak kena faham benda tu. Ni rumah tangga ni. Rumah tangga. Walaupun ada anak yang boleh harap dah, tapi jangan suruh anak suruh bini ke. Pasal bukan kita kata tak nak menyusahkan dia, tapi bila kita panggil dia suruh buat satu, dia suka. Isteri ni dia bila kahwin dia nak khidmat, fitrah dia nak khidmat. Walaupun adalah bini kahwin ni, tak ada bini kahwin walaupun dia materialistik pun dia nak khidmat juga. Walaupun otak dia materialistik pun dia nak khidmat juga. Dia nak khidmat juga. So bila kita tak panggil dia khidmat, dia rasa lain, dia rasa macam kita ni tak suka kat dia, dia macam-macam main. Padahal kita tak ada pun rasa lagu tu, tapi dia tu, dia akan rasa kita tak suka kat dia, kita ni macam meluat dekat dia ke, sekali dia mula cek badan dia, bau badan dia, aku ada busuk ke, dia mula. Jenis bini yang boleh cakap tak apalah, jenis bini yang diam. Jenis dapat bini yang boleh bercakap, tak apa. Dia kata awak abang duk panggil anak je, awak saya ada ni macam tunggui ke, dia mula. Tu hak cakap yang tak apa elok lah kan. Hak cakap elok, kenapa abang panggil anak? Saya kan ada isteri abang yang solehah ni kan ada. Tak apa lepas lagu tu. Kalau jenis cakap lain-lain pada lain macam tu, cakap lebih daripada yang tu, awak tak panggil aku pasal apa? Aku ni tunggui. Nanti juga. Tapi ada kot jenis bila kita suruh dia pula, dia kata awak aku ni orang ngaji. Kena pula. Sabar tak kena. Jadi kena tengok. Isteri ni fitrah dia khidmat. Jadi mana-mana isteri kalau dia kata awak suruh aku tiap hari ni pasal apa? Aku ni hamba dak. Seorang isteri kalau dia tak ada masalah apa-apa dengan suami dia takkan cakap lagu tu. Ini pengalaman lah. Melainkan isteri ni dia memang ada masalah hati dengan suami dia. Memang dah ada, kita panggil apa? Kita dah panggil apa? Ada something wrong dengan suami dia ni. Bila suami dia suruh, dia akan keluar benda-benda yang tak elok macam tadi ya. Kalau normal dia takkan keluar benda lagu tu. Ini hakikat dia. Jadi malah kalau dia keluar benda tu, ada something yang dia tak suka. Dia bagi satu signal kat kita bahawasanya ada benda yang dia nak cerita kat kita, ada benda yang dia tak puas hati kat kita. Maka kita kena mula buat perbincangan dengan dia. Okey? Baik. Kata Nabi SAW apabila memanggil oleh suami tadi akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia isteri. Ya. Suami panggil isteri dia kepada hamparannya. Hamparannya ni apa dia ni? Tempat tidur. Ya. Kata ulama, hamparan maksud di sinilah panggil untuk berjima. Ya. Faham tak? Panggil untuk berjima. Uruf dia lah kan. Kalau dia masuk bilik, dia tak panggil bini dia lena. Tu lain cerita. Tapi kalau dia masuk bilik, dia panggil yang mai sini Zat. Pukul 10 dah masuk lah oi. Dia masalah dia ustaz. Dia panggil Khamis malam Jumaat. Isnin tak panggil pun. Yang tu pula kan. Dia faham signal. Maksud dia bila suami panggil dia masuk bilik, contoh dia khususkan ni hamparan. Kerana di sini selalunya ada orang kata apa? Ada perselisihan. Ada kita panggil sering berlaku konflik antara suami isteri. Banyak-banyak yang kita panggil dalam kaunseling ni kebanyakan berlaku pada tempat-tempat sebegini. Okey? Baik.
Kalau panggil ke depan tak apa lagi, boleh main lagi. Tapi bila panggil masuk bilik akan jadi masalah. Sebab tu ulama cerita benda ni, sebab tu Nabi cerita benda ni kat kita. Baik, apabila memanggil oleh lelaki, kita kena ingat apa yang Nabi cerita ni. Apa yang Nabi cerita kat kita melalui hadis ni, wala yantiqu anil hawa. Allah sebut dalam Quran, wala yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut ni, hadis ni apa yang Nabi sebut. Okey, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, okey, apa yang Nabi diam, itu hadis. So bila Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apabila memanggil seorang suami kepada isterinya, maka enggan ia isterinya. Dan Nabi tak sebut mengikut hawa nafsu dia. Makna dia Allah, wahyu tu daripada Allah. Allah bagi tahu kat Nabi, hang tolong sampaikan benda ni kepada umat. Maknanya Allah Ta'ala Tuhan kita yang menjadikan kita lelaki dan perempuan, dia tahu kelemahan. Dia tahu kelemahan pada seorang wanita, dia tahu kelemahan pada seorang lelaki. Sebab itu hamba dia, dia tahu. Sebab tu dia sampaikan benda ni kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Lisan baginda Nabi SAW. Dan ini bukan hadis reka-rekaan, hadis sahih. Maka apa kata Nabi SAW? Bila seorang lelaki panggil, suami panggil isteri dia, enggan ia. Nabi sebut enggan ia. Ingat, Nabi bukan sebut ikut hawa nafsu dia, tapi Allah suruh beritahu kat Nabi, Nabi beritahu kat umat. Maksudnya akan ada seorang wanita, isteri yang bila suami dia panggil kepada hamparan dia enggan mai. Ini nak jadi muhasabah kita. Lepas tu bila kita baca hadis, kita dengar hadis Nabi, kita kena muhasabah diri kita. Kita kata, mungkin aku ke? Mungkin aku pernah buat ke? Dan benda tu memang ada dalam masyarakat, memang ada dalam dunia ni. Allah sebut dekat kita. Dan kita kena muhasabah, semoga ia tak berlaku dalam rumah tangga kita. Maka apa kata Nabi? Maka tidur ia suami tadi, padahal marah ia suami tadi atas isterinya. Panggil isteri tak masuk bilik. Sampailah suami ni tertidur. Tapi tidur suami ni dalam keadaan orang tanya marah macam mana Ustaz? Tidur dalam keadaan marah. Apa boleh bayang tak tidur dalam marah macam mana? Macam mana tidur dalam marah? Sebab tu ulama kata maksud hadis ni, yang kata marah ni, tidur dalam keadaan suami tidak redha. Tu maksud dia. Okay. Isteri masuk, tengok bini dah tidak. Isteri masuk, tengok suami dah lena. Mana boleh tengok daripada dia tidur tu marah ke tak? So marah di sini adalah tidak redha suami. Bahaya. Itu bahaya. Sebab tu ibu-ibu, kalau suami panggil, kita lambat pergi, mungkin kita geram, kita apa lah. Okay. Esok pagi tengok suami tu hidup lagi. Dia esok dia bangun, dia pun siap-siap, dia pergi masjid dulu, dia pergi surau dulu. Balik tu, kaum ibu isteri kena cepat-cepat pergi minta maaf. Walaupun kita tengok dia okey pun, boleh bangkit, senyum kat aku pun semua, okey boleh kot, tak ada apa kot. Jangan sama sekali. Bila dia nampak malam tu ada berlaku sedikit perselisihan kan, suami panggil dia buat dia tak masuk, dan dia memang tidur di luar, dia tak tidur dalam bilik, sampai besok pagi bangun, dia tengok suami dia bangun elok, pakai baju jubah, pergi surau, suami dia balik je, waktu tu dia kena pergi kejap suami dia pegang tangan suami, dia minta ampun, minta maaf dengan segera. Dia tak boleh biar. Pasal apa? Nabi SAW kata apa? Kalaulah suami dia tadi tidur dalam keadaan marah suami tadi atas isteri dia, kesan dia ialah, balasan ialah, nescaya kata Nabi, melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Yang kena laknat siapa dia? Isteri. Kecualilah isteri-isteri yang suaminya redha. Selesai masalah. Yang kena laknat ni siapa dia?
isteri yang suami dia tidak redha. So, kalau jadi kat kita, katalah malam ni, try tengok malam ni, share noh, balik panggil isteri dia masuk tak? Bini dengar tak apa. Balik malam ni teteh, dengan aku sekali. Kita balik teteh panggil tengok dia. Dia tak mai. Kalau dia panggil tak mai, kita tak redha, malaikat akan laknat bini kita sampai subuh. Sampai subuh. Putus. Maksud apa maksud laknat? Apa maksud laknat? Malaikat laknat atas isteri. Apa maksud? Putus rahmat Allah. Putus rahmat Allah. Habis segala kebaikan semua tak ada. So apa yang seorang suami kena buat adalah, apabila berlaku seperti ini dalam rumah tangga, mudah ya. Panggil Minah masuk. Sah. Masuklah, pukul 10 dah ni. Sekejap lah, tak habis lagi ni, cerita lama. Lambat dah ni, masuklah ni, aku panggil dah ni, masuklah. Nanti lah. Kita dah jadi marah dah masa tu. Dan si geram dah. Lalu apa kita kata sebelum kita tidur? Kita kata apa? Aku redha ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Ada beran? Kalau siapa-siapa suami boleh buat lagu tu, saya memang saya dulah. Ini yang sepatutnya kita buat sebagai seorang suami, menyelamatkan isteri kita. Sanggupkan kita sebagai suami melihat isteri kita dihumban ke dalam neraka, kita duduk dalam syurga? Ya betul lah, bidadari duduk tunggu kita. How about your wife? Tak kesian lah. Lepas tu kita didik dia, kita biar dia lagu tu. Maka tuan-tuan sekalian, kalau adalah apa-apa benda yang berlaku antara kita dengan isteri kita, mudah ya. Sebelum kita tidur, ya Allah, aku maafkan isteri aku ya Allah, aku ampunkan dosa dia ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah untuk dia ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Cukup dekat tu. Sekurang-kurangnya kita tidur dalam keadaan kita redha. Kalau jadi apa-apa kat kita besok, Tuhan tak bagi dah kita hidup atas dunia, mati dah. Maka selamat tak bini kita? Selamat. Waktu tu bini kita akan menyesal tak? Menyesal tak? Dia akan menyesal. Sebab dia kata apa? Ya Allah, mati dah abang aku. Dia kata, semalam dia panggil aku tak mai ya Allah. Dia menyesal. Tapi dia tak tahu yang kita telah pun memaafkan kesalahannya. Yang ni yang saya nak tekankan. Sebagai suami dan isteri, saya nak tekankan yang tu ya. Kita sebagai suami jaga. Mudah nak bagi bini kita ni masuk neraka. Dia isteri ni biasalah, dia kita 9 akal satu, dia 9 satu akal. Lepas tu ulama kata apa? Satu ulama Indonesia dia bagi kuliah, dia kata orang perempuan ni dia 9 nafsu satu akal. Orang lelaki 9 akal satu nafsu. Nak teka orang perempuan ni, dia tak boleh teka dengan akal. Dia kena teka dengan perasaan. Sebab tu orang perempuan kita jangan kata, ustaz, tak boleh lah dia tak. Memang lagu tu. Orang perempuan ni kalau panggil dia, "Oi, mai Ustaz." Betul tak belum? Saya tanya dengan jujur ni. Katakan suami panggil, "Minah, mai Ustaz." Apa perasaan kita? Tak romantik abang ni. Ada setengah isteri kita menyesal kahwin. Orang perempuan dia tak boleh lagu tu. Tapi kalau orang perempuan suami dia panggil, "Minah, mailah Ustaz. Sini Ustaz." Dengan lemah lembut, itu perasaan. Itu perasaan. Nak teka dia dengan perasaan. Dia tak boleh teka dengan akal. Hang tak tahu aku kerja balik penat, letih, cari duit siang malam. Hang kira nak minta. Dia tak boleh lagu tu. Dia mula rasa hati macam kita tak sayang dia. Padahal kita sayang dia. Cuma nak bagi dia faham, tak boleh. Dia akan teka dengan perasaan. Panggil dia, "Minah,
Abang ni penat, siang malam cari duit. Sayang kat Mina. Kalau Mina dapat urut sikit belakang abang ni, rasa semangat sikit lah sikit kan. Oh, dia okey. Bincanglah apa pun dengan isteri ni, kena dengan perasaan, jangan dengan akal. Tak boleh. Memang tak boleh. Tentang guna akal, tentang guna ketegasan, tentang guna kemarahan, memang tak jalan. Memang tak jalan. Kena guna dengan perasaan. Tentang berlaku satu kes, suami umur 46, duda, kahwin dengan seorang lelaki perempuan, tak pernah kahwin lagi, anak dara, tapi umur 33. Bayangkan, anak dara 33, tak pernah kahwin. Kahwin dengan seorang duda 46. 46 ni rambut dah berubah dah. Dah ada pernah ada isteri mati, ada anak 3, dah besar-besar dah. Kahwin. Si isteri ni, dia tak pernah kahwin ni, tak pernah merasai kahwin ni. Kahwin dengan si duda. Duda ni dah pernah dah, tak ada masalah dah. So isteri ni, dia baru masuk fasa berkahwin. Masa dia nak dimanja. Dia nak suami dia pergi WhatsApp kat dia, sampai kat ni WhatsApp kat dia, sampai tu WhatsApp kat dia, balik dengan dia, semua dengan dia. Suami kata, aku taklah, aku dah 46 tahun dah, aku tak mau dah benda macam ni. Nampak? Maka bila berlaku benda macam tu, berlaku perselisihan faham sampai nak cerai. So kita bantu mereka, kita kata kat dia, abang tak boleh buat lagu ni, abang kena buat lagu ni. Dia buat lagu tu. Ustaz menjadi sungguh dia lah. Saya teka balik dengan dia contohnya. Macam tu saya kata, macam tu lah hang teka dulu masa sebelum kahwin. Hang teka perasaan dia. Lepas kahwin hang kena teka perasaan dia. Sebab dia tak pernah berkahwin. Tentulah kita tuan-tuan yang dah kahwin ni, orang perempuan lagu tu lah. Kalau tuan-tuan cakap, bincang dengan kekerasan, dengan kemarahan, dengan ketegasan, tuan-tuan ialah ketua, tuan-tuan ialah suami, memang tak jalan. Mungkin dia taat, tapi hati dia tak bahagia. So kena banyak main perasaan dengan dia. Sebab tu orang perempuan kalau bagi hadiah, walaupun hadiah tu kecil, dia cukup suka. Kalau tuan-tuan bawa dia pergi jalan, pergi Pantai Bersih, Pantai Merdeka, dia cukup suka. Tak masuk chalet pun tak apa. Patut lagi orang perempuan kalau beli rumah, beli kereta, bariban kemas lagi dia suka. Itulah permintaan perasaan dia. Kan? Kena faham dia tu. Ini seni dalam rumah tangga. Ya. Rumah tangga yang bahagia tuan-tuan sekalian, bukanlah rumah tangga yang tak ada masalah. Ni antara semua yang hadir ni, rumah tangga siapa yang tak ada masalah? Saya jumpa saya makan nasi mendi kita sama-sama. Kan? Rumah tangga siapa yang tak ada masalah? Termasuk dengan aku sekali. Semua rumah tangga ada masalah. Jadi kalau kita kata rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang tak ada masalah, itu pembohongan. Tak betul. Ulama kata rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang memang ada masalah, lalu Allah Ta'ala bantu menyelesaikan masalah. Kita semua akan hadapi masalah dalam rumah tangga, tapi Allah bantu kita untuk selesaikan masalah. Kita takut bila ada berlaku masalah rumah tangga, Allah tak bantu kita. Pasal apa Allah tak bantu kita? Pasal kita tak bantu Allah. Tak mau taat kepada Allah, macam mana Allah nak bantu kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faham ayat tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena jaga-jagalah, isteri kena jaga-jaga, suami pun kena jaga-jaga. Okey. Isteri kalau suami tak habaq kata dia redha, jangan tunggu dia habaq. Kita pergi minta maaf cepat. Dia maafkan kita, dia redha lah tu. Dia redha lah tu. Sebab ada suami bila dia jadi macam tu, dia diam, dia redha, dia diam, lepas tu dia biar. Salah. Isteri pula tak minta maaf, salah. Yang sebenarnya apa yang kita kena buat bila berlaku perselisihan, pertama sekali kita redha dulu. Redha, ya Allah aku redha, ya Allah aku maafkan dia. Satu, cukup. Esok tu bini mai dia pula kena minta maaf sebab dia sedar dah apa yang berlaku. Dia minta maaf. Sebab isteri ni dia tahu dia salah, tapi dia, sebab kita ni masing-masing ada ego. Laki ada ego, isteri ada ego. Bohong kalau isteri tak ada ego. Perempuan pun ada ego, laki pun ada ego. Masing-masing ada ego. Cuma dalam rumah tangga, ego ni kita kena ketepikan. Kena ketepikan. Jangan tunggu suami kata,
Aku redha dah semalam Ahmad. Tak payah. Tak perlu pun keluar pada mulut suami lagu tu. Dalam hati sudah kata kita redha. Isteri dia turunkan ego dia, dia kata semalam memang aku tahu dah salah, aku pergi minta maaf pada terus. Lalu suami ni mengambil kesempatan bila berlaku macam tu, terus tarbiyah. Lepas ni jangan buat lagi macam ni. Yang ni berdosa. Sekian lagu ni. Habis selesai masalah, tamat kat situ, selesai. Begitulah bila jadi lagi itulah cara dia, tuan-tuan sekalian. Nak selamatkan rumah tangga kita. Okey? Baik, sambung sikit. Isyak berhenti kan? Lagi berapa minit? Sikit 5 minit lagi. Dan citra ni ceritalah. Hadis lain lah. Hadis lain lah tu. Dan citra, bahasa lama. Maksud dia, dan diceritakan. Hadis lain lah ni. Daripada keduanya pula. Siapa dia keduanya pula? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim tadi. Dalam hadis yang lain. Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya. Kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya. Dalam Quran ada Allah bersumpah. Dalam Quran Allah bersumpah. Contoh dia, fala uqsimu bisyafaq al-qari'ah wal 'asri. Okey, dalam Quran kalau kita tahu ayat tu dimulakan dengan ayat Allah bersumpah, nak beritahu kat kita selepas ayat bersumpah tu ada satu benda yang Allah nak sampaikan, mesej yang penting yang sampai kat kita. Nabi pun sama. Bila Nabi sabda, Nabi kata demi diriku Tuhan, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, nya Allah tadi tu. Maksud Nabi tengok Nabi bersumpah, Nabi nak beritahu selepas daripada Nabi bersumpah ni ada satu benda yang Nabi nak beritahu pada kita, mesej yang cukup penting untuk kita sebagai seorang suami dan isteri. Apa dia? Tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu murkalah atasnya hingga redha daripadanya oleh suami dia. Keadaan yang sama. Suami panggil, isteri tak mai. Tadi apa dia? Malaikat laknat isteri tadi sampai subuh, melainkan suami tadi redha selamat bini. Tuan-tuan, suami yang nak redha ni suami yang lagu mana? Suami yang main solat? Belum tentu. Suami yang main solat pun kadang pukul bini je. Suami yang redha ni, suami yang boleh redha ni suami yang lagu mana? Suami yang baik agama, dia belajar ilmu, dia pergi mengaji ilmu. Bukan semata-mata solat saja. Dia kalau main solat, lepas solat dia cunggit balik, tak ada ilmu. Betul tak betul? Main solat je, ilmu tak ada pun, tak belajar ilmu pun. Ilmu tauhid tak belajar, fiqh tak belajar, hadis tak belajar, Quran tak belajar, tafsir tak belajar. Habis solat cunggit balik. Habis solat lepak di kedai. Satgi insya main pula, tunggu azan main pula. Tak ada ilmu. Jadi suami dia guna ilmu tak ada. Ibadah satu, ilmu tak ada. So bila jadi lagu ni, dia semayang. Bila jadi lagu ni, dia main marah tu, dia nak redha tak? Tak boleh sebab agama, ilmu tak ada. Macam ni nak redha? Kita yang boleh redha ni pasal apa? Pasal kita mengaji. Kita tahu syurga neraka. Kita tahu kita nak keluarga kita masuk syurga. Kita tahu ini dosa, kita tak mau suami isteri kita masuk neraka. Kita tahu tu ilmu lah tu. Kalau yang tu ada dalam diri kita, tu nama dia ilmu. Kalau tak ada benda tu, kita rasa memang nak marah juga, tu maksudnya kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu, kita kena cari lagi ilmu, tuan-tuan sekalian. Kena cari lagi ilmu benda tu. Dalam keadaan yang sama juga, suami panggil isteri, isteri tak mau main juga. Tadi malaikat laknat isteri tadi sampai subuh, melainkan suami dia redha. Suami yang redha adalah suami yang ada ilmu. Saya tekan lagi sekali. Suami yang tak ada ilmu, susah nak redha. Susah nak redha. Pasal dia akan ikut nafsu dia. Jadi suami kena tuntut ilmu, cari ilmu. Baik, keadaan yang kedua benar yang sama juga, tapi dia punya kesan dia lain. Apa dia?
Allah Ta'ala akan murka kepada isteri tadi hingga redha daripadanya oleh suami dia. Sama juga. Allah akan murka kepada isteri tadi sampai redha suami ke atas dia. Sebab tu saya kata dalam hal rumah tangga ni, suami kena cari ilmu, isteri kena cari ilmu. Tuan-tuan, ulama menyatakan kepada kita, tanda-tanda Allah Ta'ala murka kepada kita ada banyak. Ada dua keadaan. Satu, saya sebut lah. Satu, di antara dia, tanda-tanda Allah murka kepada kita, Allah bagi ujian dan bala kepada kita. Tanda Allah tengah marah kita, tapi Allah bagi ujian untuk kita muhasabah balik. Okay? Minta ampun balik kepada Allah, Allah terima balik. Yang kedua, Allah bagi kita kemalangan, kebakaran, kehilangan harta kita, rumah tangga kita porak peranda sehingga nak pergi kepada perceraian. Tu tanda dia Allah tengah murka. Allah tengah murka. Mungkin salah seorang daripada dua ni ada buat benda-benda yang Allah tak suruh buat, Allah tak bagi buat, dia buat juga. Baru ni tuan-tuan, mai suami isteri dah tua dah, mai kepada pejabat agama duk tengkang. Yang si suami hebat, pergi masjid hebat, yang si isteri pun hebat, tapi rumah tangga tak pernah aman, tak pernah aman. Anak dia kata tak pernah aman, sebab bergaduh. Malam-malam mesej dah, ustaz, esok kami nak pergi pukul 8.30. Amai lah. Sampai pukul berapa? Suami sembahyang, isteri sembahyang, tutup aurat elok. Pasal apa berlaku porak peranda ni? Menunjukkan bila berlaku porak peranda ni, nak bercerai, Allah sedang murka kepada pasangan tadi ni. Pasal apa? Yang pertama, bila saya selidik, bila kita bincang, rupa-rupanya akhlak suami ni, dia tak ada akhlak pada isteri. Hina isteri, kasak dengan bini, caci, tinggi suara, tekan lagu tu sampai isteri ni sedih. Satu hal, benda tu Allah tak suka. Allah tak suruh buat benda tu. Hina pun Allah tak bagi. Satu hal. Pukul, terkajang bini, pernah ada, tapi bini tak buat laporan. Benda tu Allah tak bagi. Murka dah Allah. Allah murka. Maka Allah bagi porak peranda rumah tangga. Anak bagus semua, rumah tangga porak peranda. Yang bini pasal apa, Ustaz? Yang bini elok dah. Rupanya bini dalam-dalam duk, suami duk buat lagu tu, bini melawan pula. Bini melawan pula. Tinggi suara melawan pula suami. Nampak tak tuan-tuan? Allah murka tak? Bininya melawan, murka. Pasal itu Allah turunkan bala, porak peranda rumah tangga. Antaranya lagi, kita nak tahu Allah ni murka kat kita ataupun tidak, hidup kita gelisah. Bila jiwa kita gelisah, jiwa tak tenteram, tu tanda dia Allah sedang murka kat kita. So cek balik, muhasabah balik, apa benda yang aku buat silap kepada Allah. Cek balik supaya Allah sayang balik kat kita. Kan? Orang kata apa? Kita gelisah. Dia kata Allah sayang tu, kan? Allah sayang tu. Kita kata Allah sayang tak mana? Aku gelisah ni. Kalau Allah sayang kat saya, ustaz, kenapa Allah bagi saya ni? Nampak ada ayat tu? Bisa dengar nak ayatnya tu orang cakap. Kalau Allah sayang kat kita, kenapa Allah bagi saya? Kenapa tak bagi kat orang lain? Bukan makna Allah sayang kat hang, Allah sedang murka kat hang. Benda-benda yang mungkin hang ada buat. Pasal itu Allah tegur sekarang. Kalau Allah tak sayang kat hang, maksud sayang tu maksud apa? Kalau Allah tak sayang, tak tegur daripada sekarang, takkan nak tunggu Allah tegur di akhirat? Allah tegur sekarang ni, mana Allah sayang kat hang. Allah murka Allah sayang kat hang supaya hang bertaubat. Betul tak? Kalau besok ke akhirat baru Allah tegur, boleh taubat tak? Tak ada nak. Tu maksud Allah sayang. Tapi sebenarnya kita kena rasa Allah sedang murka kat kita. Allah bagi kita hati tak tenteram, jiwa tak tenteram, keluh kelesah. Ada something yang kita kena muhasabah balik. Kita kena hisab balik diri kita, amalan kita, niat kita, semua benda kita kena balik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila Allah murka kat kita, Allah boleh bagi istidraj kat kita. Apa maksud istidraj? Allah bagi banyak nikmat kat kita. Allah bagi banyak nikmat kat kita. Sehingga dengan nikmat tadi, kita jadi lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak main surau, tak main masjid, tak macam-macam, tak mengaji, tak baca Quran, lalai habis dengan Allah. Zikir semua tak ada. Tapi nikmat dapat, macam-macam dapat. Bisnes maju, semua maju, duit bertambah, rumah berlitar, macam-macam. Itu nama dia istidraj. Istidraj ialah tanda Allah murka kepada seseorang.
Begitu yang berlaku kepada siapa? Bukan Firaun, Qarun, kan? Dia jaga. Jadi itu di antara tanda-tanda murka Allah kepada seseorang tadi tu. So, isteri, jangan buat sampai Allah murka kat kita. Jangan buat sampai Allah murka kat kita. Suami pun sama, jangan sampai Allah murka kat kita. So nanti bila dua-dua Allah murka, Allah akan bagi macam tadi. Allah akan bagi macam tadi. Azan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti takat tu. PKPP tak boleh panjang-panjang. Kita dapat 2 hadis. Balik kita cuba ulang kaji balik, teliti balik, muhasabah balik, insyaAllah. Kita berhenti dekat situ lah. 5 bulan 18. Nanti kita masuk dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban. Hadis yang lain pula tapi dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, ya. Ini hadis tentang sembahyang. Hadis ni dengan hadis yang seterusnya berkaitan dengan sembahyang. Golongan-golongan yang Allah tak terima sembahyang dia. Satu hadis cerita 3 golongan, satu lagi hadis cerita 10 golongan. Okey. Dalam golongan tersebut ada perkara yang relate dengan apa yang kita bincangkan berkaitan dengan suami isteri. Tapi kita baca pilah semua tu, untuk jadi panduan kepada kita semua, insya-Allah. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami suami yang soleh dan bertanggungjawab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri yang solehah yang bertanggungjawab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan ke dalam hati kami suami dan isteri perasaan kasih dan sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan kami yang soleh dan solehah, ya Allah, yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.